Alright, Assalamualaikum and a very good morning to everybody. Untuk minggu ni kita akan sambung kepada lecture kita, dan untuk minggu ni juga adalah topik yang kita akan start masuk topik yang terakhir lah, which is topik 6 mengenai property insurance. So this week will be the 13th of week, minggu ke-13. So kita ada minggu 13, 14 dan 15. So minggu 15 ni adalah minggu yang terakhir lah. So minggu yang ke-16 anda semua akan go towards your study week. So kita ada lebih kurang 3 minggu untuk habiskan topik ni. Okay, so for topic 6, we will discuss relating towards the property insurance, especially on the real property, and the aim of this topic is to give you an understanding regarding the property insurance and also the coverage, and the policy and also demolition losses. Tapi untuk minggu ni kita akan tengok dulu lah apa itu insurans dan juga perlindungan yang kita boleh dapatkan lah untuk property kita. So dia punya content topik ni kita akan tengok the basic concept in risk, what is the meaning of risk, the category of risk, definition of the insurance and the property insurance, the purpose of the insurance, the type of coverage, the property damages, the demolition losses, principle of indemnity, method of indemnity, the policy cancellation and home buyer insurance. So ini adalah benda yang penting lah, kerana property ni kita tahu adalah benda yang fizikal. So bila benda ni fizikal, benda ni dia ada structure dan sebagainya, dan kita tinggal ataupun kita gunakan property tu, so maka benda tu boleh mengalami kerosakan lah. Boleh mengalami kerosakan, dan antara penyumbang-penyumbang utamanya adalah bencana-bencana lah, bencana seperti kebakaran, gempa bumi dan sebagainya. Okay, so basic risk, kita nak tengok definisi dia. Kita pertama sekali kita kena tahulah apa itu risiko, meaning of risk. So risiko ni seperti kita tahu is defined as possible future outcomes. Ini adalah risiko ni kejadian-kejadian yang dijangka ataupun tak dijangka, yang akan berlaku di masa hadapan, yang boleh berlaku dan mungkin juga tak berlaku langsung, tapi kita tak tahu, sebabkan kita tak tahu, kita uncertain di masa hadapan, kita tak boleh nak ramal masa hadapan. So jadi kita perlukanlah sedikit peace of mind. Peace of mind ni maknanya kita ni ada ketenangan daripada risiko-risiko ni. Kita tahu kita sentiasa akan ada risiko. Kita bawa motor ke jatuh dan sebagainya, itu adalah risiko lah. Tapi bila kita ada sedikit perlindungan daripada insurans ni, maknanya kita tahu kalau kita berlaku apa-apa kepada kita ataupun property tu, at least kita ada dia punya compensation. Okay, so risk is the chance of loss from hazard or unexpected incident that causes damage. For example, here is fire and also vandalism. Kebakaran ni antara penyumbang risiko yang paling besar lah untuk sesebuah property, dan dia boleh berlaku kerana disebabkan oleh maintenance yang lemah, dan juga defect di sesebuah property tersebut. Kadang-kadang tu defect tu bukan daripada kita, tapi defect daripada developer ataupun kontraktor, ataupun kerana usia. Kita tahulah sesebuah property ni dia ada economic life dia, dan kalau property tersebut semakin berusia, maknanya segala fixture and fittings di dalam bangunan tersebut akan berusia jugalah. Kalau kita tengok lampu kan, light bulb kita tak tukar, dalam masa 3 ke 4 tahun, of course light bulb tu akan boleh terbakar ataupun boleh tidak berfungsi lah. Itu antara contoh fixture and fitting. Tapi benda-benda lain yang lebih besar seperti contoh electrical wiring, wiring yang dah lama, yang dah berkarat, dan boleh menghasilkan lintar pintas, maknanya dia menghasilkan risiko untuk berlakunya kebakaran. Vandalism ni kita tahulah, vandalism ni kerja-kerja orang-orang yang tidak bertanggungjawab lah.
merosakkan property dan sebagainya. Okay, so risk of property ownership fall into three categories, whereby number one is the property loss due to hazard that result from physical damage or loss of the property. So ini risiko yang paling utama lah yang kita boleh nampak. Kita boleh nampak contohnya kalau rumah tersebut terbakar, maknanya rumah terbakar tu dinding dah tak ada, pintu dah tak ada, lampu dah tak ada dan sebagainya. Maknanya hari ni ada rumah, esok dah tak ada rumah kerana dah terbakar. Maknanya ini yang antara yang paling mudah difahami dan yang paling common berlaku lah. Kita ada sesebuah benda fizikal, esok dah tak ada. Sama lah macam you punya handphone kan, hari ni pegang handphone, esok jatuh dalam sungai, handphone dah tak ada. Dah tak ada. So benda tu secara fizikal, secara harfiah ni kita dah tak nampak lah. Okay. Yang risiko yang kedua adalah mengenai kehilangan liability losses due to legal responsibility and obligation incurred through operation and use of the property. For example, damage claims paid to an employee hurt on the job. So liability ni sebenarnya adalah kebolehan ataupun kemampuan. Kalau dalam konteks kita ni estate agent ataupun property, kebolehan untuk property tersebut digunakan sebaiknya. Contohnya kalau kita ada sesebuah rumah tapi rumah tersebut secara fizikalnya masih wujud, cuma dia tak boleh digunakan kerana berlakunya tanah runtuh di sekeliling rumah tersebut ataupun berlakunya banjir. Berlakunya banjir, rumah masih ada, cuma kita tak boleh guna. Kita tak boleh guna kerana ada air, kerana ada tanah runtuh di depan, kita tak boleh nak akses rumah tersebut dan sebagainya. Rumah tu masih standing, masih ada, tak hilang rumah tu, tapi dia punya kegunaan tersebut tidak boleh digunakan. Kalau yang damage claim ni contohnya insurans macam kita ni bekerja menggunakan tangan dan kaki, tapi disebabkan berlakunya kemalangan, tangan kita hilang, tangan kita cedera dan sebagainya, maknanya kita tidak boleh melakukan tugas-tugas yang kita biasa gunakan menggunakan kebolehan kita. So ini adalah perkara ataupun risiko yang kedua yang kita kata mengenai liability losses. Okay. So yang ketiga adalah financial loss due to the death or permanent disability. Ini adalah yang paling besar sekali lah, di mana dia mengakibatkan kerugian wang, dia mengakibatkan kerugian kewangan disebabkan kita ni berlaku kematian. So kalau berlaku kematian tu of course lah, kalau dah mati macam mana nak bekerja, dan juga yang sama macam saya sebutkan tadi, kalau berlaku kecacatan kekal, tangan hilang, kaki hilang, dan of course itu akan mengakibatkan kita tak boleh keluar mencari pendapatan. Lebih-lebih lagi kerja-kerja yang memerlukan psikomotor. Psikomotor ni kegunaan anggota badan. Dan kebanyakan kita lah di alam pekerjaan ni, of course kita masih perlukan kegunaan psikomotor. Okay. So the method of meeting the risk. Meeting the risk ni actually bukan kita nak berjumpa risiko. Sebenarnya kita nak cara kita nak menangani sesebuah risiko tersebut. Sebab kita sebagai manusia, of course kita akan sentiasa berhadapan risiko. Cuma risiko ni adalah adakah kita ni dapat kurangkan risiko ataupun kita dapat mengelakkan risiko sepenuhnya. So antara metod yang paling utama yang kita cuba buat adalah total avoidance. Total avoidance adalah di mana when the person avoid the property, the person and activity which the risk is associated and thus avoids the risk. Example is you don't buy a house. Kalau you tak nak risiko rumah tersebut terbakar, rumah tersebut mengalami banjir, tanah runtuh, di vandalism dan sebagainya, of course adalah yang paling mudah adalah kita mengelak sepenuhnya. Kita mengelak sepenuhnya, kita tak beli nak rumah, kita tak nak beli rumah. Tapi ini adalah benda yang kata agak tak logikal lah, sebab kita ni sebagai manusia mestilah kita nak mempunyai rumah untuk kita tinggal. Macam mana kita tak tinggal dalam rumah? Kalau kita tak tinggal dalam rumah, kita duduk dalam hutan, kita bina pondok dan sebagainya,
pun masih ada risiko, tapi risiko benda-benda lain, risiko binatang buas, ular, risiko kena hujan panas dan sebagainya. So total avoidance ni kita boleh relate jugalah dengan aktiviti-aktiviti yang berbahaya. Macam kita tak mau cedera parah kerana jatuh daripada tempat tinggi, so risikonya kita tak payah pergi buat base jump ataupun buat skydiving dan sebagainya, nak buat zip line ke, nak buat bungee jumping ke, sebab kita tak nak risiko tersebut berlaku, jadi kita elakkan terus. Okey, ini adalah salah satu cara menangani risiko. So yang keduanya adalah mengenai preventive. So prevention where economically feasible is by far the best solution to the problem of risk, because the unfortunate consequences are avoided by the provision of better mode and better light. So preventive ni kita masih lagi mengelakkan risiko, tapi sebenarnya kita mengelakkan risiko-risiko yang besar ataupun risiko yang tinggi. Contohnya paling mudah, kita menaiki kenderaan lah. So kalau kita nak tengok kenderaan, kita nak elakkan daripada berlakunya kemalangan kepada diri kita, jadi kita pilihlah pengangkutan ataupun kenderaan yang paling selamat. So secara statistiknya kenderaan yang paling selamat adalah menaiki kapal terbang. Tapi takkanlah daripada Seri Skandar nak ke Ipoh nak naik kapal terbang. Itu adalah agak economically tak possible. Tapi kita pilihlah pengangkutan lain. Contohnya kita naik kereta. Kita naik kereta tu adalah 17 kali ganda lebih selamat berbanding you naik sebuah motosikal. Kerana motor you tak ada perlindungan seatbelt, you tak ada perlindungan dalam sebuah kabin, ada crash barrier dan sebagainya. So motor ni kalau you langgar dinding, you langgar terus direct lah kepada badan you. Tapi kalau you naik kereta, at least you ada perlindungan kabin, ada struktur kereta dan sebagainya. So di sini preventif ni di mana you memilih lah, you memilih untuk mengurangkan risiko. Risiko tu masih ada. Kita naik kereta pun masih ada risiko untuk berlaku kemalangan, cedera dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya risiko yang lebih besar kita dapat elakkan dan juga kita dapat kurangkan. Okey. Yang ketiga adalah mengenai transfer. So which to subject to a risk may include another to assume the risk, and this transaction is called transfer risk. Maknanya risiko tersebut masih ada, masih wujud, cuma kita tidak menanggung risiko tersebut. So di sinilah kegunaan utama insurans, di mana kita menggunakan sesebuah property, kita tinggal di sesebuah rumah dan sebagainya, tapi kita tidak menanggung risiko berlakunya kebakaran dan sebagainya. Bila berlaku kebakaran tu, kita menanggung risiko bahayalah. Kalau berlaku kebakaran kita ada dalam bangunan, tetapi dari segi financial losses ya, kita transferkan risk tersebut kepada pihak insurans. So pihak insurans akan memberikan ganti rugi kepada kita jika berlaku apa-apa kepada properti tersebut. So samalah macam kereta tadi tu, sebabkan kita ada risiko financial losses, kita gunakan kereta bila kita terlibat dalam kemalangan, maknanya kita kena keluarkan duit untuk repair kereta dan sebagainya. Tapi disebabkan kita tidak mahu menanggung risiko kewangan yang begitu besar, jadi kita perlu ambil insurans kereta. Jadi kalau ada kemalangan kecil-kecil itu bolehlah kita repair dan sebagainya. Tapi kalau bila berlaku kemalangan yang besar sehingga kereta tersebut total loss dan sebagainya, at least you ada syarikat insurans yang akan mengganti rugikan kenderaan tersebut. So ia adalah konsep yang lebih kurang samalah mengenai property. Okay. Dan yang keempat adalah mengenai assumption or retention. When other method are insufficient or unavailable, or when the potential loss is small, or the risk is insignificant, or when acceptance is believed to be cheaper, the person subject to a risk may decide to accept it. Maknanya kita menerima lah risiko. Maknanya kita tahu kalau kita tinggal di sebuah properti, maknanya ada beberapa risiko yang ada di properti tersebut, jadi kita terima. Contohnya kalau you tinggal di sebuah apartmen, apartmen ni ada risiko, dianya adalah tempat yang tinggi, ada risiko jatuh, kemalangan, ataupun risiko seperti
lift rosak, lift rosak. Jadi kita tahu perkara tersebut boleh berlaku, tapi disebabkan kita fikir duduk apartmen ni dia punya harga lebih murah, lebih mudah untuk kita tinggal di bandar, dekat dengan tempat kerja dan sebagainya. Jadi kita memilih untuk tinggal di apartmen, walaupun kita tahu ada risiko-risiko yang dikaitkan dengan sesebuah apartmen. Kalau kita tinggal di rumah teres, tiadalah risiko jatuh dari tempat tinggi ataupun lift yang rosak, perlu membayar service charge dan sebagainya. Tapi ada benda-benda lain yang kita perlu korbankan. Okay, so ini adalah 4 method yang kita gunakan untuk meeting the risk. So kita boleh pilih mana yang terbaik lah untuk kita punya kegunaan di masa hadapan. Okay, so kita tengok sekarang the definition of insurance. So insurance itu sendiri, apakah insurance ni sebenarnya, kan? Kita biasa dengar daripada ejen-ejen insurans, kan, pentinglah kena ada medical insurance, kena ada property insurance, kena ada vehicle insurance. Okay, tapi insurans tu sendiri apa? So kita nak tengok sebenarnya insurans ni adalah secure payment sum of money in event of or against loss of property, life, person or others on the payment of premium. So payment of premium ni, bila kita transfer the risk, kita membayar premium. Premium ni sebenarnya adalah contribution kita. Perasan tak, kalau kita tengok insurans, kan, kita bayar premium medical insurance lah, for example, kita bayar premium RM200 sebulan. Tapi bila kita nak claim for insurance, kita claim sampai RM50,000, RM60,000 ataupun RM100,000, sakit yang besar-besar dan sebagainya. Tapi kita bayar tu sebenarnya tak mencapai pun nilai RM100,000 tu. Kita total bayar, mungkin kita dah bayar dalam RM15,000 ke RM20,000 saja. Tapi bila kita claim insurans, dia jadi RM100,000. Tapi mereka masih lagi membayar premium ataupun insurans tersebut pada anda. Ini kerana dia pihak insurans pun ada penilaian risiko. Pihak insurans dia menilai risiko anda. Dia menilai risiko anda. Kalau anda ni seorang yang bekerja pejabat dan sebagainya, risiko untuk berlaku kemalangan ataupun sakit adalah lebih rendah berbanding mereka yang bekerja di luar, bawa lori, bekerja dekat construction site dan sebagainya. Dan orang-orang yang lebih berisiko tinggi ni, dia akan dikenakan premium yang lebih tinggi lah. Dan juga duit premium yang kita bayar tu, dia akan dikumpulkan di dalam sesebuah dana ataupun tabung, dan daripada tabung tersebut dia akan membuat pembayaran lah jika berlakunya kecederaan ataupun kemalangan di atas properti ataupun manusia. Contohnya kita bayar 200, tapi bukannya semua yang bayar premium tu semua cedera. Daripada 1,000 orang yang membayar premium tersebut, mungkin ada 10 orang yang mengalami kemalangan. Jadi duit premium yang daripada 1,000 orang tadi tu akan digunakan untuk cover 10 orang yang mengalami kemalangan tersebut. Jadi dari segi inilah pihak insurans membuat duit, dan juga cara mereka melindungi mereka yang terlibat dalam polisi insurans tersebut. Okay, so an affiliation by the member of the public so as to reduce the burden faced by individual member and the prevention of damage and injury. So kalau individual member ni tadi, dia ni tak mengambil insurans, maka kalau berlaku apa-apa risiko, contohnya dia perlu membayar RM100,000 duit hospital, jadi dia mungkin tak ada dana sebanyak RM100,000 tersebut. Jadi beban kewangan tersebut sangatlah tinggi berbanding kalau dia ada insurans. Pihak yang berkumulatif tadi mengumpulkan duit, membayar premium sama-sama, kita akan bantu dia. Dan kita juga beranggapan benda yang sama lah. Kalau berlakunya apa-apa kepada kita, premium-premium para penyumbang lain dia akan membantu kita. So itulah tujuan insurans. So janganlah kita fikir insurans ni membazir duit dan sebagainya. Jadi bila kita berlaku risiko, barulah kita akan memahami kepentingan dan juga kegunaan insurans tersebut. Okay, so insurans is also a social device whereby uncertain risk of individual may be considered in a group and thus made more certain. So small periodic contribution by individuals providing a fund
out of which those who suffer losses may be reimbursed. So ini digunakan untuk kelompok yang besar. Jadi macam saya cakap tadi, macam kita discuss tadi, 1,000 orang dia boleh bantu 10 orang. Takkanlah 1,000 orang yang masuk insurans ni 1,000 semua semua kemalangan 1,000. So dari segi statistiknya tak munasabah lah. Kalau yang masuk 1,000 macam tu, insurans claimnya pun jadi lebih rendah lah. Tak boleh lah. Tapi secara statistiknya daripada 1,000 orang mungkin 10 orang saja yang mengalami kecederaan. Jadi 10 orang ini akan digunakanlah duit dana yang kita contribute premium tersebut. Okay. So untuk property, property and purpose of the insurance, kegunaan dia adalah to provide adequate cover against damage, injury or damage to the well-being of individual and the relationship amongst member of the public. So owner of property can suffer losses in a number of ways. The sensible owner will take all reasonable action to ensure that losses are minimized and that as far as possible they are compensated for such losses through adequate insurance. Contoh yang diberi itu, kita membeli sebuah rumah yang berharga RM250,000. Jika kita tidak bernasib baik ataupun berlakunya kebakaran, kita of course kita akan hilang enjoyment of the asset. Kita tak boleh nak tinggal, kita tak boleh nak sewakan, kita tak boleh nak pajakkan. Jadi kita nak menggantikan rumah yang berharga RM250,000 ni amatlah sukar. Mana kita nak cari duit. Kadang-kadang kita beli property pun kita buat financing loan. Kita tak ada dana sebanyak RM250,000. Jadi dengan adanya insurans, kita ni we are protected from such misfortune and also risk, whereby the risk is transferred to the insurance company through a relatively small cost. Jadi risikonya dah pun dipindahkan. Risikonya masih ada. Risiko kebakaran, risiko vandalism, risiko tanah runtuh dan sebagainya masih wujud. Cuma kita tidak menanggung kerugian. Kita tidak menanggung kerugian jika berlaku apa-apa kepada property tersebut. Okay, so type of coverage of insurance. Ini seorang insurance agent boleh memberikan lah maklumat-maklumat yang lebih lanjut. Tapi secara mudahnya, kalau kita nak cover lagi banyak, kita nak cover macam-macam, semua kita nak cover, all risk kita panggil kan. Bukan saja kebakaran, tapi gempa bumi, banjir, taufan, tornado, cyclone, vandalism, riot, perang dan sebagainya. Jadi bila kita nak cover lebih besar, of course premium yang kita perlu beri ataupun bayar tu akan menjadi lebih tinggi lah. Okay, so policy insurance must necessarily describe what is insured and other perils to be insured. Sebab tu penting untuk kita ni membaca sebaik-baiknya polisi insurans yang kita ambil. Kadang-kadang tu kita fikir, oh dah ambil insurans, tapi rupanya kita tak baca polisi, dan bila kita nak claim insurans tersebut tak layak untuk claim. Kita ambil insurans untuk kereta third party saja. Adalah insurans kan, rupanya bila berlaku kemalangan, kita langgar lembu dan sebagainya, rupanya insurans tu tak cover, kerana adalah third party saja. Maknanya kalau you berlaku kemalangan dengan kereta lain, you cover kereta tu je. Kereta you tak cover. So kenalah tahu dan orang kata be smart lah about the policy that you are taking. You ambil insurans policy tu, you kena tengok betul-betul apakah yang dilindungi. Sebabnya based on my experience also, insurance companies they will fight tooth and nail. Kalau dalam polisi tak ada tu, dia akan lawan lah. Dia akan lawan sedaya upaya untuk takkan bagi claim. Sebab tu penting untuk kita tahu apakah hak-hak yang kita ada sebelum kita menandatangani sesebuah polisi insurans. Okay, so untuk risiko memiliki sesebuah harta tanah, property ni yang kita boleh associate. Number one is the loss of property due to fire. Fire ni yang paling mudah lah kan, kita biasa tengok dalam berita ataupun bulletin utama kan, rumah
3 tingkat terbakar dan sebagainya. Itu kalau ada insurans, maka kita boleh membuat gantian dan sebagainya. Cuma di Malaysia ni, contohnya rumah-rumah di kampung, rumah-rumah di kampung ni dia dibina tanpa floor plan yang disubmit kepada local authority dan sebagainya. Maknanya dia buat rumah tu dia buat sahaja. Jadi bila berlakunya apa-apa kecelakaan, jadi itulah yang dikatakan sehelai sepinggang. Dia tak dapat apa-apa compensation lah, sebab dia tak dilindungi secara undang-undang. Sebab tu penting, kalau boleh lah saya nasihatkan kepada semua, untuk ada property ni mesti kita property yang certified legal status dia, yang ada kelulusan majlis, yang ada insurans, beli rumah taman, apartmen dan sebagainya. So rumah-rumah kampung ni kita sepatutnya dah boleh dimodernkan lah, dimodernkan. Walaupun you duduk di kawasan kampung, you kena submit building plan, dapatkan kelulusan dan sebagainya. Okay. Loss of property due to wind. Wind ni pun selalu berlaku jugalah, masuk berita. Ribut tiba-tiba kan, habis bumbung tercabut, sebabkan tak ada insurans. Terpaksalah kita minta dekat YB kawasan. YB datang bagi sumbangan 20,000, datang repairkan dan sebagainya. Itu kalau rumah yang tidak mempunyai insurans. Kalau rumah ada insurans, kalau berlakunya ribut angin dan sebagainya, bumbung tercabut, at least kita boleh claim daripada insurans provider kita untuk membuat repair. Dia akan repair tu, dia takkanlah tiba-tiba daripada bumbung zinc tu dia ganti you butter dan sebagainya. Dia akan gantikan just as it is, yang sama sahaja keadaan dia sebelum tu. Dia tak menjadikan dia lebih baik ataupun menjadikan lebih buruk. Other than that is water. Ini kita kaitkan dengan banjir, banjir ataupun pipe pecah, dan apa-apa jugalah yang berkaitan dengan kerosakan daripada air. Kadang-kadang ni macam contoh hujan lebat, hujan sampai 3 minggu direct, habis bocor bumbung, habis basah dalam bangunan dan sebagainya. Itu pun adalah contoh kerosakan air. Contohnya pipe pecah dalam bangunan, mengakibatkan kerosakan kepada bangunan dan sebagainya. Itu pun adalah benda yang boleh kita dapatkan perlindungan lah. Vandalism or other hazard. Okay. The next risk is the loss of use. Ini pun kita dah bincang tadi. Tak boleh gunakan property lah, rugi je kan. Beli rumah mahal, bayar kat bank sebulan sampai 2,000, 3,000, tapi rumah tak boleh digunakan. Rumah tak boleh duduk kerana ada tanah runtuh dan sebagainya. So you lost the enjoyment, you lost the usage. Itu kalau untuk rumah. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan komersial lebihlah teruk. You ada kedai, dia ada buka kedai, tapi tak ada siapa boleh datang ke kedai, kerana sekeliling kawasan tu mengalami kerosakan dan sebagainya. Okay. Next one is the liability loss resulting from negligence in the use of the property. Ini kecuaian lah. Kecuaian, contohnya you operate shopping complex, tapi berlaku kecuaian di mana pengunjung tu cedera. Pengunjung cedera, dia saman you 20 juta ringgit, kerana mengalami kecederaan semasa berkunjung kepada shopping complex tu. Dari segi situ, 20 juta mana nak ada duit nak bayar kan. So itulah kegunaan insurans tersebut jugalah. Ini kita akan tengok nanti dalam indemnity insurance. Okay. Financial loss, particularly inability to make mortgage payment as a result of disability or death of a wage earner. Contohnya kita tadi bayar kat bank lah, kita bayar bulanan 2,000, tapi disebabkan kita ni tiba-tiba mengalami kecederaan kekal ataupun berlaku kematian, makanya tak boleh nak membayar. Jadi siapa pula yang nak menanggung bayaran tersebut? Dari segi itu, kita tak nak menyusahkan kita punya ahli keluarga dan sebagainya. Pihak insurans yang akan membuat bayaran financial loss tersebut. Okay. So time limit and policy. Time limit and policy ni kita boleh tengok lah. Normal time limit for any insurance is for period that is no longer than 12 months, except where in order they secure with expiry of other places affected by the sum insured, the insured and financial year, or the term of charge of deeds, lease or tenancy agreement. Ini kita nak tengok sebenarnya untuk time limit ni dia bergantung kepada policy you lah. Kalau you ambil policy
MRTA, Mortgage Reducing Term Assurance. You punya financing loan 30 tahun, maknanya time limit insurans you tersebut 30 tahun lah, cover sampai habis berlaku pinjaman. Okay, so effective coverage time or term, dia nak tengok lah, biasanya untuk pihak-pihak insurans ni, untuk polisi tersebut diaktifkan, dia perlukan cooling period, di mana kalau contohnya you ambil medical card kan, medical insurance, dia takkan serta-merta lindungi you, sebab dia nak tengok adakah you ni ambil insurans semata-mata nak buat claim, sebab you tahu you dah sakit, you tahu you dah sakit, you nak claim cepat-cepat, you ambil insurans, esok you nak claim, maknanya tak boleh. Biasanya cooling period ni dia bagilah masa mungkin dalam 24 bulan ataupun 36 bulan, 2 ke 3 tahun. You nak tengok you ni sebenarnya betul-betul genuine insurance contributor or not, ataupun you nak mengambil kesempatan daripada claim-claim insurans saja. Payah kerja insurans ni, nak kena investigate betul-betul. Kadang-kadang orang ambil insurans ni semata-mata dia nak buat claim-claim yang tak betul je. So kita nakkan genuine insurance contributor. Okay, type of insurance, kita tengoklah. Tadi jenis dia untuk property insurance macam-macam, macam-macam jenis, fire insurance, house owner, householder, plant and machinery, kat kilang-kilang tu kan, bangunan property-property yang ada mesin-mesin, mesin-mesin buat biskut ke dan sebagainya, tu benda tu adalah sebuah yang bernilai tinggi. Jadi kalau berlaku kerosakan kat atas mesin-mesin tu, maknanya you tak dapat commercial, you tak dapat menjana kewangan dan sebagainya. Personal property insurance, title insurance, flood insurance, macam-macam jenis. Sebab itulah untuk ambil insurans ni you kena tengok betul-betul jenis insurans apa yang you ambil sebenarnya. Kalau you ambil insurans yang fire insurance je, tapi tiba-tiba berlaku kemalangan pun dah tak boleh claim. Kalau berlaku banjir, banjir tapi you fire insurance je, susah kan. Sebab itulah you kena tengok betul-betul risiko apa yang wujud dan apa jenis insurans yang you perlu ambil. Number 2 is the MRTA yang saya sebut tadi, Mortgage Reducing Term Assurance. MRTA ni penting untuk kita buat pinjaman dengan financial institution. Kita tak mau kita punya waris menanggung risiko bila kita ni mati ataupun mengalami kecacatan kekal yang tak dapat pendapatan. Jadi untuk melindungi lah pihak bank ataupun financial institution, dia nak melindungi diri dia dan juga melindungi diri you, maka MRTA ni wajib diambil, supaya kalau berlaku apa-apa tu, at least dari segi financing tu boleh secure. Kalau berlaku kematian mati kan, siapa nak bayar kan, daripada kubur nak bayar 2,000 sebulan, mana fikir lagi dah kan, dah dalam kubur dah. Okay, so number 3, insurance for person. Ini adalah yang lebih spesifik lah kepada diri kita, personal accident, healthcare or medical, child education. Kalau kat Malaysia ni contohnya kita pakai SSPNI, skim simpanan pendidikan nasional, senior citizen, life insurance pun ada. You punya lifestyle kan, you seorang yang gemar mengumpul beg tangan kan, Birkin, you risau beg Birkin you tu rosak, you letakkan insurans kepada beg Birkin tu. Kalau berlaku kebakaran ke dan sebagainya, at least beg Birkin tersebut you boleh dapat ganti rugi. Number 4, lifestyle insurance. Kadang-kadang tu kita nak pergi overseas kan, kita nak naik kapal terbang, kita nak Air Asia, kat situ dia ada pilihan untuk you ambil travel insurance. Kalau luggage you hilang, kalau berlaku delay dan sebagainya, at least ada lah. Dan kebiasaannya sepatutnya kita ambil lah, sebab mungkin cost dia tak banyak sangat lah. Tiket tu harga dalam RM500, tambah insurans mungkin dalam RM30 ke RM40, kita ambil je lah. Kerana risiko untuk melancong keluar negara ni kita tak tahu. Tiba-tiba beg kita hilang, dalam tu semua ada baju-baju, charger phone kita dan sebagainya hilang. Kita tak boleh buat apa. Tapi kalau at least ada travel insurance tersebut, maka kita boleh ada peace of mind lah. Okay, personal and public liability and also credit card. Kadang-kadang credit card ni
dia nak lindungi sama macam MRTA tadilah. You ada hutang sampai 10,000 kepada bank, tiba-tiba you mati ataupun cacat kekal, jadi at least credit card company ni dia boleh dapatkan balik 10,000 hutang dia tu tadi. Okay. Package insurance, combination of many types of insurance. Tu macam-macam jenis lah. You nak ambil all risk pun boleh, tapi you siap sedia lah. All risk ni maknanya segala risiko ditanggung oleh insurans. Saya nak semua ditanggung insurans, so saya bayar you 5,000 sebulan. Kalau you ada pendapatan sebanyak itu, you ambil lah all risk insurance. Okay. So untuk standard house owner policy untuk sesebuah property, contohnya ada di sinilah macam-macam jenis, fire, lightning, thunderbolt, subterranean fire. Subterranean fire ni kebakaran di dalam tanah, kebakaran di dalam tanah. Macam Silent Hill, you dalam tanah tu ada banyak tanah gambut ataupun ada banyak batu arang. Berlaku kebakaran tanah gambut, batu arang tu menjejaskan you punya property. Ini adalah benda yang boleh dilindungi lah. Explosion and spontaneous combustion. You punya tong gas tiba-tiba meletup kat rumah, habis berkecai you punya dapur. Kalau dekat luar negara tu dia pakai sistem gas, sistem gas piping yang bersambung ke rumah. Disebabkan piping tersebut dah lama dan sebagainya, meletup, habis terbakar you punya rumah. Itu pun antara yang boleh dilindungi. Aircraft and other aerial devices drop there from. Tiba-tiba kapal terbang terhempas, helikopter terhempas. Kadang kita tak terfikir kan. Kita duduk elok-elok kat rumah tengah tengok TV kan, tengah tengok Maharaja Lawak musical kan. Tiba-tiba je helikopter terhempas kat dapur. Tengok dah ada helikopter kan. Siapa nak bayar ganti rugi? Contohnya inilah pihak insurans lah yang akan you claim. Okay. Tu kapal angkasa kan, kapal angkasa tu jatuhkan dia punya rocket fuel dia jatuh kena kat rumah you. Itu adalah benda-benda yang kita boleh claim lah. Impact with any building by any road vehicle. Rumah tu dah ada dekat T-junction, tiba-tiba motor dia bawa laju dalam 120 kilo kat taman kan, dia terbabas masuk kepada you punya living room, habis berkecai you punya living room tersebut. Ini pun you boleh claim lah. Okay. Bursting or overflowing water tank, riot and strike. Ini berlaku dekat, contohnya dekat US kan, ada Black Lives Matter kan. George Floyd. Tahu tak George Floyd siapa? You pergi Google lah George Floyd kan, Black Lives Matter. Orang buat riot kan, mengganas, membuat rusuhan, bakarnya habis kedai dan sebagainya. Itu adalah benda-benda yang kita boleh cover lah dalam insurans kan. Siapa nak bayar ganti rugi? Kedai kena bakar, barang-barang dalam kedai habis kena curi dan sebagainya. Ini adalah benda-benda yang kita boleh lindungi. Okay. Malicious damage and theft. Malicious ni maknanya dengan niat jahat lah. Orang merosakkan property you. Dia marah kat you kan. Semalam you bawa kereta laju, you horn dia kan, dia cari rumah you, dia bakar je rumah you kan. Ataupun orang tengok you ni kat Facebook duk tayang-tayang gelang kan, gelang besar kan, dapat duit EPF apa, dia beli gelang besar-besar kan, dia pecah masuk you punya rumah, dia curi segala barang dan sebagainya. Hurricane, earthquake and volcanic eruption. Gempa bumi dan juga gunung berapi. Kat Malaysia ni gunung berapi mungkin tak ada lah. Kalau di negara macam Indonesia dan sebagainya ada gunung berapi kan, tiba-tiba 1000 tahun tak pernah meletup, tiba-tiba meletup, habis you punya property kena lava dan sebagainya. Itu antara benda yang kita boleh claim. Okay. So untuk yang seterusnya, saya rasa property damages ni kita boleh sambung tengok dalam minggu hadapan. So untuk benda-benda coverage ni, ini kita terangkan secara overview lah. Untuk you dapatkan lebih maklumat dan pemahaman, you boleh tengok jenis-jenis polisi insurans yang ditawarkan. Kalau ada sahabat handai anda bekerja sebagai ejen insurans, ataupun you buka dalam website insurans, Great Eastern ke Zurich ke Prudential, macam-macam jenis
ada di luar tu. Jadi boleh tengok apa polisi-polisi yang mereka tawarkan dan juga berapa banyak premium yang mungkin kita perlu keluarkan. Okay, so saya rasa itu sajalah untuk minggu ni. Saya harap anda semua dalam keadaan yang sihat dan walafiat, dan juga saya mengucapkan selamat tahun baru lah, tahun 2021 kepada anda semua, dan saya harap tahun 2021 ni akan menjadi tahun yang lebih baik lah berbanding tahun 2020. 2020 ni adalah tahun yang sebenarnya kita boleh lupakan lah, tahun yang boleh dilupakan kerana berlakunya wabak, pandemik dan sebagainya. Okay, so kalau ada apa-apa masalah ataupun soalan dan sebagainya, boleh directly PM saya lah. Okay, so with that I end the lecture with wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.